Salam sejahtera kepada Dr. Noor Haslinta dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Caroline Lau Zhenzhen dari kelas Maths 1. Ahli kumpulan kami ialah Ong Suyang dan Tang Yanli. Pada hari ini kami ingin membentangkan tentang perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi, pembentangan kami mempunyai 6 bahagian dalam isi kandungan. Yang pertamanya ialah pengenalan. Jadi, apa itu strategi dan kaedah pengajaran? Bagi strategi, menurut Mok Sun San pada tahun 2010, strategi didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan. Jadi, strategi mempunyai 4 jenis. Yang pertamanya ialah strategi berpusatkan guru. Yang kedua ialah strategi berpusatkan murid. Ketiga ialah strategi berpusatkan bahan. Dan yang terakhir adalah strategi berpusatkan tugasan. Seterusnya, bagi kaedah pengajaran, ia ditarifkan sebagai suatu jalan, cara, susunan, proses atau prosedur pengajaran yang teratur. Contohnya simulasi, perbincangan, belajar sambil bermain, dan demonstrasi. Biasanya keempat kaedah pengajaran ini sering diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Ong Suyang dari Maths 1. Sekarang saya akan membincangkan tentang pengenalan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagi definisinya adalah menurut Burden dan Bird pada tahun 1999, perancangan sebelum proses PPP merujuk kepada keputusan yang dibuat mengenai mengelola, melaksanakan, dan menilai pengajaran. Proses guru membuat keputusan tentang cara memilih dan menyusun pengalaman pembelajaran yang dapat memaksimumkan pencapaian serta kepuasan guru dan juga murid. Dan seterusnya adalah kepentingan perancangan aktiviti. Ia dapat memastikan setiap minit dalam tempoh pengajaran guru sepanjang setahun memberi kesan yang bermakna kepada guru dan pelajar. Dan ia juga dapat menjadi panduan kepada guru agar dapat menggunakan masa yang diperuntukkan dengan lebih teratur. Dan perancangan aktiviti juga dapat menyediakan bahan-bahan pengajaran yang bersesuaian dengan isi pelajaran mengikut minat dan kebolehan murid. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menentukan strategi dan kaedah pengajaran secara tersusun dan bersistem. Salam sejahtera, saya Ella Tanjili dari 12 SMP Maths 1. Sekarang saya ingin membentangkan tentang pemilihan strategi dan kaedah pengajaran bagi kumpulan saya. Pilihan strategi pengajaran. Dan kami telah memilih 3 strategi pengajaran untuk memasukkannya dalam persembahan kit kumpulan kami. Strategi yang pertama ialah strategi pengajaran berpusatkan tugasan. Yang kedua ialah strategi pengajaran berpusatkan bahan. Dan yang ketiga ialah strategi pengajaran berpusatkan murid. Bagi strategi pengajaran berpusatkan tugasan, murid adalah terlibat dalam aktiviti yang membenarkan mereka mengaplikasikan ilmu
pengetahuan yang dipelajari sewaktu sesi IP. Contohnya ialah membaca dan bermain. Kelebihan bagi strategi pengajaran ini ialah murid akan dapat belajar dengan lebih berkesan. Bagi strategi pengajaran berpusatkan bahan, gunakan bahan untuk melaksanakan pengajarannya. Contoh bahan-bahan yang boleh digunakan ialah proyektor ilumisasi dan juga model-model 3D. Kelebihan bagi strategi pengajaran ini ialah pengetahuan abstrak akan menjadi konkret dan murid akan dapat memahami topik yang diajar dengan lebih berkesan. Bagi strategi pengajaran, pusatkan murid pula, murid akan mengambil alih tugas tanggungjawab tentang yang diajar dan kaedah-kaedah untuk belajar. Kelebihan bagi strategi ini ialah murid akan terlibat secara aktif dalam pelajaran mereka. Seterusnya ialah pemilihan kaedah pengajaran. Sama seperti strategi pengajaran, dan kami juga telah mengaplikasikan 3 jenis kaedah pengajaran dalam persembahan KIT kami. Yang pertamanya ialah kaedah pengajaran sebangsaran, yang kedua kaedah pengajaran demonstrasi, dan yang terakhir ialah kaedah pengajaran belajar sambil bermain. Bagi kaedah pengajaran sebangsaran, kaedah ini hanya melibatkan murid di mana ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada murid sahaja akan mengemukakan idea-idea mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kelebihan kaedah pengajaran sebangsaran ialah kaedah ini dapat menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan murid. Selain itu, kaedah ini juga dapat membina nilai menghormati pendapat orang lain dalam diri seseorang murid. Bagi kaedah yang kedua, iaitu kaedah pengajaran demonstrasi, secara demonstrasi, kaedah ini melibatkan pihak guru dan juga pihak murid. Cara pelaksanaan kaedah ini ialah guru bolehlah menunjukkan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang diajar ataupun membimbing murid untuk melakukan uji kaji. Kelebihan bagi kaedah pengajaran ini ialah bahan pengajaran baharu dapat dikenalkan kepada murid melalui penglihatan terhadap contoh yang diberi dan juga pengenalan. Bagi kaedah pengajaran yang terakhir iaitu belajar sambil bermain, kaedah ini melibatkan guru dan murid, melibatkan kedua-dua pihak ini. Dan cara pelaksanaan ialah permainan kecil akan diadakan sewaktu sesi PDP, iaitu sesi pengajaran dan pembelajaran. Kelebihannya ialah kaedah ini dapat mewujudkan keseronokan dalam bilik belajar. Terusnya, saya ingin membentangkan tentang rancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi kumpulan kami. Dalam penggunaan kit persembahan, kami telah memasukkan elemen muzik, elemen visual dan juga elemen pergerakan dalam kit kami. Bagi kit persembahan yang melibatkan elemen muzik, yang pertama ialah yang ditunjukkan dalam video ini. Video ini menunjukkan lagu-lagu yang dapat dimainkan. Lagu-lagu ini telah dimasukkan dalam persembahan kit saya dengan cara pengimbasan QR code. Dengan mengimbas QR code itu, murid akan dapat mengakses video ini secara serta-merta. Tajuk-tajuk bagi video ini adalah tajuk pecahan dan aktivitinya ialah
murid-murid akan mengadakan tarian dan juga menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan topik pecahan berdasarkan video-video yang diberilah. Dan hasil pembelajarannya ialah pada akhir sesi pembelajaran, murid akan dapat memahami dan mempelajari konsep pecahan, mempelajari dan memahami konsep penambahan pecahan, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan penambahan pecahan. Strategi pengajaran yang digunakan dan diaplikasikan dalam kit persembahan ini ialah strategi berpusatkan kecerdasan. Manakala kaedah pengajaran yang dilibatkan ialah kaedah pengajaran sumbang syarat. Sekarang saya akan kongsikan tentang kit persembahan dari aspek elemen visual. Tajuk yang saya pilih adalah masa dan aktiviti yang saya guna adalah menghasilkan jam kertas melalui Google Meet. Kerana pandemik sekarang masih serius, jadi kita guna Google Meet untuk menjalankan aktiviti ini. Dan hasil pembelajaran adalah pada akhir sesi pembelajaran ini, murid akan dapat mengenali waktu, jam dan juga minit. Dan mereka juga dapat memahami setiap fungsi jarum tangan, iaitu jarum pendek dan juga jarum panjang. Dan murid-murid juga dapat memahami konsep jam, iaitu satu jam ada 60 minit dan 1 minit ada 60 saat. Dan murid juga dapat menyelesaikan soalan berkaitan masa. Dan strategi pengajaran yang saya pilih adalah strategi berasaskan bahan, iaitu dengan menggunakan kit ini. Dan kaedah pengajaran saya adalah demonstrasi dan bermain sambil belajar. Murid-murid akan membuat pemerhatian ke atas demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru. Dan bahan yang diperlukan adalah gunting, kertas warna dan juga gam. Dan seterusnya, guru boleh mengkaitkan masa dengan kehidupan seharian. Contohnya, guru boleh bertanya murid-murid tentang kartun kegemaran mereka. Jadi, guru boleh menunjukkan jam ini kepada murid-murid terlebih dahulu dengan mengatakan ini adalah sebuah jam dan yang mempunyai sebuah muka dan 2 jarum, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang kita boleh meminta kanak-kanak Selepas itu, guru boleh mengaitkan masa dengan kehidupan seharian. Contohnya, guru boleh bertanya kepada murid-murid tentang kartun kegemaran mereka. Selepas kertas jam telah dihasil, guru boleh menunjukkan jam kepada murid-murid dengan mengatakan inilah sebuah jam dan yang mempunyai sebuah muka dan 2 jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Dan sekarang kita boleh minta kanak-kanak untuk memberitahu pukul berapa kartun kegemaran mereka bermula. Dan selepas itu, kanak-kanak akan memberitahu bahwa kartun kegemaran mereka bermula pada jam 3:30 petang. Dan bertanya juga kepada mereka apa yang dimaksud dengan jarum panjang, dan mereka akan mengatakan itu adalah minit. Dan kemudian bertanya juga apa maksud jarum pendek, dan mereka akan mengatakan bahwa itulah waktunya. Jadi kami boleh memegang jam dan menunjukkan kepada mereka. Dan selepas itu kami meletakkan jarum panjang kepada 30 dan meletakkan jarum pendek kepada jam 3. Dan sekarang kami telah menunjukkan
kepada kanak-kanak bahawa rupanya 3,5 dan ini akan membantu mereka mengingati masa dengan lebih mudah. Bukan itu sahaja, kami juga boleh mengajar mereka bagaimana untuk melihat jam digital. Contohnya, kita boleh menunjukkan jam seperti ini. Tarik jam ini hingga 3. Dan tarik minit hingga 30. Dan kemudian kami boleh memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menunjukkan kertas jam mereka. Seterusnya, bagi elemen yang ketiga ialah elemen pergerakan. Kit persembahan yang saya sediakan bagi elemen tersebut ialah face out game. Sila menonton video yang telah saya rakam untuk menjelaskan kepada kalian secara jelas tentang face out game yang saya sediakan. Saya telah menyediakan nombor-nombor kad ini dan letak di atas sebuah kerusi. Kemudian saya akan memilih dua orang murid mengelilingi kerusi ini sambil mendengar muzik. Apabila saya stopkan muzik dan memanggil face up, jadi kedua-dua murid itu akan membuka nombor kad seperti ini dan menambah kedua-dua nombor ini secara mental. Sesiapa yang paling cepat untuk memberi jawapan yang betul ialah pemenang. Dan seterusnya, apabila kedua-dua murid itu habis bermain aktiviti ini, dan murid lain akan teruskan bermain aktiviti ini secara bergiliur-giliur. Hal ini disebabkan pandemik COVID-19. Jadi saya hanya meminta dua orang murid bermain aktiviti ini pada setiap kali. Ini adalah contoh. Bagi aktiviti pergerakan ini, now for the next, tajuk yang saya sediakan bagi aktiviti ini adalah berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor. Jadi, apa itu hasil pembelajaran yang boleh didapati oleh murid-murid? Pada akhir sesi pembelajaran, mereka akan dapat menambah dan menolak nombor secara mental
dan juga boleh membuat pertambahan atau pertolakkan antara kedua-dua nombor yang diberi dalam masa yang singkat dan memberi jawapan yang betul. Dan seterusnya, bagi aktiviti yang mempunyai elemen pergerakan ini, strategi pengajaran yang saya gunakan ialah strategi perpustakaan murid. Seterusnya, kaedah pengajaran yang saya gunakan ialah kaedah belajar sambil bermain. Seterusnya, bahagian yang keempat ialah implikasi perancangan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Okay. Sekarang saya ingin membentangkan tentang implikasi dari segi kecerdasan emosi dalam kalangan murid-murid. Jadi, yang pertamanya ialah sikap positif akan dibina. Okay. Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan, mereka akan merasa gembira dan bebas. Jadi hal ini akan menyebabkan mereka lebih berminat untuk belajar. Misalnya mereka akan lebih bersemangat dan menumbuhkan sepenuh perhatian untuk belajar matematik. Dan seterusnya, implikasi yang kedua ialah meningkatkan keyakinan diri. Okay. Melalui perancangan aktiviti PDP, murid tidak akan mempunyai perasaan takut apabila berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, murid-murid utamanya pendiam akan bersikap lebih aktif untuk bercakap. Dan implikasi seterusnya adalah kebolehan mengawal emosi diri tanpa meningkat. Murid akan menjadi lebih sabar semasa bergaul dengan rakan sebaya. Dan mereka juga dapat mempunyai kemampuan untuk menangani ketidakstabilan emosi yang berpunca dari tekanan atau konflik dengan rakan sebaya. Contohnya, semasa membuat perbincangan dalam kumpulan, murid akan mendengar pandangan orang lain dan tidak akan mementingkan diri sendiri saja. Dan implikasi seterusnya adalah dapat meningkatkan kesedaran diri. Murid-murid dapat mempunyai kemahiran mengenali emosi diri yang tinggi. Dan mereka juga dapat bersifat optimistik dan lebih terbuka sikapnya, serta sedia menerima pendapat dan kritikan orang lain. Contohnya, mereka tidak akan melawan apabila dinasihati kerana faham bahawa melawan merupakan satu tindakan yang kurang baik. Dari segi kecerdasan emosi yang kelima dan yang keenam. Implikasi yang kelima ialah tekanan mental murid akan berkurang. Hal ini kerana cik pembelajaran menggunakan pemahaman murid terhadap isi pengajaran. Tekanan akademik murid, iaitu kerisauan mereka terhadap penguasaan isi pembelajaran akan berkurang apabila sesi pengajaran diadakan dengan penglibatan cik pembelajaran. Semakin berkurang tekanan murid, maka semakin tinggilah kestabilan emosi pelajar. Dan semakin tinggi kestabilan emosi pelajar, maka semakin baik tahap kecerdasan emosi murid. Implikasi yang terakhir ialah murid akan
motivasi untuk melibatkan diri dalam sesi PDP. Dalam hal ini, murid akan sentiasa bermotivasi untuk menyertai kelas yang menarik, di mana kelas itu menggunakan kit pembelajaran sebagai medium pengajaran. Dan pada masa yang sama, murid akan menyertai kelas dengan emosi dan juga sikap pembelajaran yang positif. Contohnya, kebanyakan murid lebih minat, lebih suka untuk melibatkan diri dalam kelas pendidikan jasmani. Hal ini karena aktiviti permainan kecil lebih kerap diadakan dalam subjek pendidikan jasmani kalau dibandingkan dengan subjek lain. Bagi bahagian yang kelima ialah kesimpulan. Okay, sebagai bakal guru, peranan kita amat signifikan dalam perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi menurut Bodhi Dhamma, seorang pengasas agama Buddha di China, beliau pernah berkata, hanya 1 daripada 1000 orang mampu sukses tanpa bantuan guru. Jadi kesimpulannya, kita mestilah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berguna supaya proses PDP dapat dijalankan dengan lancar dan membantu murid dapat mempraktikkan kecerdasan emosi secara berkesan. Okay, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bahkan rujukan bagi kumpulan